Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 6 hari bulan 9 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam perbincangan tentang beberapa hikayat yang berkait dengan puasa. Pada kali ini kita akan dengar seorang sahabat Nabi yang datang dalam keadaan cemas. Dalam riwayat mengatakan ada yang dia pegang baju dia, ada yang kata tarik rambut. Mana dia mari dalam keadaan kelang kabut. Sebab apa? Kerana dia telah melakukan satu kesalahan, melakukan jima pada siang hari Ramadan dalam keadaan mereka berpuasa. Dia tak malu, berterus terang dengan Nabi SAW dan minta penjelasan hukum. Hikayat ini hikayat yang ke-80. Al-Hikayatus Thamanun. Hikayat yang ke-80. Kita baca dulu matan dia, hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Hurairah. Dia kata apa? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Dia berkata, halaktu ya Rasulullah. Dalam riwayat ini kata halaktu. Banyak lagi riwayat-riwayat lain mengatakan halaktu wa ahlaktu. Dan beberapa lafaz nanti tengok dalam syarah dia lah. Maknanya halak tu, maknanya binasalah saya ni ya Rasulullah, binasa. Qala, Nabi tanya, wa ma ahlakaka, apa yang binasakanmu hei saudara? Qal waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Waqa'tu maknanya aku jatuh di atas isteriku. Dengan makna wati'tuha ay jama'tuha. Bahasa Arab ni dia banyak guna bahasa kiasan. Dia tak mau direct. Waqa'tu. Alam ra'ati di atas isteri dia pada tengah hari Ramadan. Malam orang tahu dah, semuanya sudah jelas dalam Quran. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Tapi dia ni buat tengah hari ni, siang Ramadan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan? Mu ada hamba nak merdekakan, atau ada duit nak beli hamba merdeka? Dalam riwayat ni setakat tu je. Tapi ada riwayat lain lagi panjang tuan-tuan cerita. Dia kata aku nak milik apa? Raqabah tu makna tengkuk. Hamba tu dia panggil memiliki tengkuk. Dia kata aku tengkuk aku ya ada Rasulullah. Tengkuk hamba tak ada. Allahu Akbar. Qala la, tak ada. Nabi SAW bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Boleh ke tidak, mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? 60 hari. Jangan miss walaupun 1 hari. Kalau miss, kosong balik. Oh, berat ni. Qala la. Dalam riwayat lain kata, kerana puasa lah aku jadi macam ni. Nak puasa pula, sudah. Qal, kata Nabi SAW, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Kalau macam itu, kamu ada ke tidak
makanan untuk diagihkan kepada 60 orang miskin. Dia panggil kafarah. 60 orang miskin, ada tak makanan? Qala la, tak ada ya Rasulullah. Kami nak makan sendiri pun tak cukup, apalagi nak bagi dengan orang. Masya Allah. Qala thumma jalas. Abu Hurairah kata, dia pun duduk. Duduk dekat Nabi SAW menunggu apakah hukuman yang akan dijatuhkan oleh Nabi SAW. Tunggu. 3 soalan tak boleh jawab belaka. Hamba tak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut tak mampu, tak sanggup. Nak beri makan 60 orang miskin juga tak ada. Dia pun duduk. Tak lama lepas daripada itu, Masya Allah, tabarakallah, Allah Ta'ala nak selesaikan banyak. Cepat masalah dia ni. Fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Tiba-tiba datang sahabat bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam arak. Arak ini satu raga zambil, mana satu raga buah tamar. Oh, jadi sahabat ni mari, ya Rasulullah, ni tamar. Nabi tengok, oh cukuplah tu. Nabi kata, tasaddaq bihadza. Saudara, ambil tamar ni pergi bagi sedekah 60 orang miskin, pergi bagi. Menariknya tuan-tuan dan puan-puan, dia tanya lagi. Afqara minna, ya Rasulullah, ada ke orang lebih fakir daripada kami? La ilaha illallah. Hei, afqara wa afqaru. Ini panjanglah dia punya takdir bacaan dia. Ada ke orang lebih fakir daripada ni? Oh. Mana dia tanya Nabi, adakah orang ma baina labataiha, di antara 2 tanah hitam Madinah ni, maknanya di antara orang duduk dalam tanah haram Madinah ni, ahlu baitin ahwaju ilaihi minna, ada lagi orang lebih fakir, lebih berhajat kepada makan ini daripada kami. Masya Allah. Kau buat salah, orang nak menyelesaikan masalah, dia pula nak makanan. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiz. Nabi ketawa sampai nampak gigi taring dia. Nabi sengih suka. Nabi tak ketawa berdekah-dekah, tak ada. Yang kau tawa berdekah-dekah ni geng-geng kita ni, kaki buah ni. Hak ni. Ha. Oh, sekali dia ketawa ha tak ingat. Orang Kelantan kata tak khabar ingat. Tak sedar diri kata orang. Nabi kita tak ada sampai nampak nawaj ataupun anyabuhu, nawajizuhu, mana nampak gigi taring dia. Maknanya kuat Nabi kita suka. Tanpa tenganga. Masya Allah. Qala thumma qala, kata Nabi SAW, izhab fa'at'imhu ahlak. Kalau macam tu, ambil makanan ni, pergi bagi makan kepada keluargamu. Hazal hadis muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Pelik juga tu. Baiklah. Sesar kita daripada riwayat hadis. Riwayat hadis sesar. Kita akan masuk kepada dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada al-jima'u fi nahari Ramadan yujibul qada wal kafarah. Siapa yang berpuasa melakukan persetubuhan jima' pada siang hari Ramadan, maka hukumannya 2 perkara. Yang pertama, dia kena qada puasa tadi. Yang kedua, dia kena bayar kafarah. Kafarah dia pertama sekali merdeka hamba. Tak ada hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu, maka dia kena beri makan 60 orang miskin. Baik. Sekarang ni kita pindah kepada minal mawdu'atil lati tusar. Maknanya hadis ini menunjukkan kepada qada dan kafarah bagi orang yang melakukan perkara tersebut. Kita kenal siapa itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak kali dah cerita Abu Hurairah daripada siri pertama lagi, siri pertama, siri kedua, yang ke-20 ke atas. Tapi
cerita dia banyak. Kita ambil cerita yang lain pula kali ini insya-Allah. Abu Hurairah nama dia Abdul Rahman bin Sakhrin Ad-Dausi Al-Yamani. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan gelaran dia. Adapun nama dia sangat banyak perbezaan ulama. Ada kata asal nama dia di zaman jahiliyah nama dia Abdu Syamsin, hamba matahari. Maka ditukar kepada Abdul Rahman. Setiap nama tuan-tuan kena ingat. Setiap nama yang ada abdun, hamba, jangan diletakkan selepasnya kecuali nama-nama Allah Ta'ala Al-Asma'ul Husna yang kita dah hafal 99 itu. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Latif, Abdul Basit. Boleh. Tapi Abdul Syam, la, hamba matahari, mana boleh? Maka ditukar. Orang tanya dia, kenapa Tuan Syekh Abdul Rahman digelar dengan nama Abu Hurairah? Abu Hurairah tu mana? Bapak kucing. Dia kata, aku satu hari wajadtu hirratan. Aku jumpa seekor anak kucing, aku pun letak dalam lengan baju. Dia ambil kucing itu, dia letak sini. Tak dalam lengan baju, kali kecil je. Tak. Orang tanya, apa tu dalam bajumu? Kalau tu hirratun, hirra kucing. Qila fa anta Abu Hurairah. Mung ni bapak kucing. Jadi sekarang ni mana-mana kita yang bela kucing, kita boleh panggil dia Abu Hurairah. Abu Hurairah, bapak kucing. Wa hunaka riwayat, ada juga riwayat yang mengatakan allazi kannahu bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan yang memberi gelaran itu Nabi sendiri, beli gelaran kepada dia Abu Hurairah. Dan ada kalanya Nabi panggil dengan nama manja, ya Abahir. Hurairah pun panjang, Abahir lagi manja, ya Abahir. Kita ni sekarang ni nama-nama ni kena panggil nama-nama mesra, nama manja. Tapi jangan panggil gelaran, nama orang tak suka tak boleh. Kalau tuan dia tak suka, jangan dipanggil. Itu nama dia ta'yir. Macam perli, menghina. Jangan. Kita nak panggil gelar orang tu, biar tuan dia suka, kita panggil. Abu Hurairah datang ke Madinah pada tahun Khaybar, makna tahun yang ke-7. Dia masuk Islam, wa sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yaduru ma'ahu haisudar. Dia ikut Nabi ke mana saja. Dia ikut Nabi ke mana saja Nabi pergi, dan dia telah menghafal hadis-hadis Nabi yang banyak. Sebab apa? Dia kata, aku sanggup berlapar, sanggup rebah pengsan, tak makan. Sebab apa? Semata-mata nak tunggu Nabi kuliah, dia hadir. Dia tak pergi cari makan. Dia duduk di sufah, duduk di pondok Madinah. Duduk kat sana, adanya orang bagi makanan, makan. Kalau tak ada, dia tak makan. Puasa dia. Satu hari, Nabi tengok dia ni sangat suka menimba ilmu, menuntut ilmu, gemar sangat pada ilmu. Wa qala lahu ya Rasulullah, saya ni banyak dengar hadis Nabi, tapi saya bimbang takut lupa. Saya dengar banyak, cuma saya bimbang takut lupa. Faqala ubsut ridak. Nabi kata, mau buka kainmu, hafal kain sini. Fabasattuhu fagharafa biyadaihi fihi. Nabi kita gosok atas kain, Nabi kata fadammahu, ambil kain tu tutup. Mana kita peluk dia, fadamamtuhu, kata Abahir, fama nasitu syai'an ba'du, lepas daripada itu otak aku macam komputer, kita kata. Lekat semua yang apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana rakaman kita ni boleh lekat. Allahu akbar. Kita ni masya-Allah rakaman tak jadi. Kalau lain enggak, dia panggil lain jam selalu lah. Allahu akbar. Baiklah, Abu Hurairah ini telah dilantik oleh Sayyidina Umar jaga Bahrain, kemudian tamat. Sayyidina Ali panggil dia nak lantik jawatan, dia tak mau. Dia duduk di Madinah sampai dia mati pada tahun 57 Hijrah. Radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah.
Baik, isu yang kedua, siapakah lelaki yang datang jumpa Nabi tadi? Yang kata tepuk dada, tarik baju, tarik up. Siapa nama dia? Berbeza juga pandangan ulama tentang nama dia. Faminhum man qala Salamatu bin Sakhrin al-Bayadi, Salamah bin Sakhr al-Bayadi, ataupun Sulaiman bin Sakhr al-Bayadi. Di Bani Bayad ni ada. Wa rafadha zalika akharun, ada kata tak tahu nama apa. Ada kata bal Salamah sahibuz zihar. Wa qala fariqun akhar, boleh jadi banyak peristiwa yang terjadi, organis sekali wallahu alam. Ada yang mengatakan nama dia fariqun rabi Abu Burdata bin Yasar. Wa yakhrujul mar'u, ini menarik kan, yakhrujul mar'u bi'adamil yaqin fi tahdidil isim. Maknanya ramai di kalangan pengkaji setelah mengkaji korek sana korek sini, akhir sekali wallahu alam apa nama sahabat itu. Kita pun nak kata lagi tu juga lah. Wallahu alam apa nama dia. Yang penting dia ni seorang sahabat Nabi yang telah menceritakan suatu peristiwa yang berlaku kepada dia sendiri dan mari minta fatwa. Apakah hukum seorang suami yang melakukan jima' dengan isterinya pada siang Ramadan dalam keadaan dia sedang berpuasa? Kalau dia uzur, lain. Kita nak cerita pemalah ni. Contohnya orang ni bermusafir. Orang bermusafir, dia boleh buka puasa. Maka kalau dia melakukan perbuatan tersebut, tidak kena kafarah, cuma kena qadha sebab dia buka puasa itu. Kafarah tak ada sebab dia buka dalam keadaan dia sedang bermusafir. Jadi orang musafir, orang yang benar buka puasa, tak kena kafarah. Nombor 3, kata-kata dia halaktu, binasalah saya Rasulullah. Ada riwayat kata ihtaraktu, terbakarlah kita. Kata ulama hadis, ini menunjukkan bahawa dia tahu hukum melakukan perbuatan itu pada siang hari Ramadan satu maksiat kepada Allah, dan dia telah melakukan secara amdin, secara sengaja, ma'a israrin wa tatabu'in, dia lakukannya dengan sengaja. Jadi dia tahu. Maka wa annal isna, dosa itu berdosa dalam dia sebab dia tahu. Dia pun, isteri dia pun tahu, bukan kena paksa. Ini dua-dua berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ada riwayat yang mengatakan dia datang tapa muka dia, ya Rasulullah, gitu. Yantifu sya'rahu, ada kata dia tarik rambut. Yahthi ala ra'si turab, ada riwayat kata dia ambil tanah tak kepala. Binasalah aku Rasulullah, usap dalam saya. Maknanya dia mari dalam keadaan yang begitu gawat suasana dia. Kalau kita belajar adalah kitab usul fiqh, dia panggil tahqiqul manat, kan? Kita nak tahu adakah sebab dia pukul muka dia, sebab dia tarik rambut, apa sebab apa. Ini semua tu manat-manat yang ada tu tidak diterima. Yang diterimanya waqa'tu ahli fi nahari Ramadan, itu yang diterima. Baik, kita pindah pula kepada isu yang keempat. Kata-kata si laki-laki ini, waqa'tu ala imra'ati, saya telah jatuh, terjebak dengan isteriku. Kalau bahasa kita bahasa lembut dah ni, bahasa kata-kata yang orang panggil bahasa kiasan. Saya terjebak dengan isteri saya. Jadi kalau banyak juga dalam riwayat lain yang menyebut tentang bahasa-bahasa berlapik ni. Dia kata asabtu ahli fi Ramadan. Asabtu ahli, mana saya kena dengan isteri saya tengah hari Ramadan. Ada juga riwayat kata wati'tu imra'ati, saya wati isteri pada siang Ramadan. Jadi ini dia panggil adab-adab Islam. Dia tak mahu kita guna bahasa yang direct dalam masalah-masalah yang berkait dengan kehormatan manusia. Malu kita cakap macam ni. Jadi kena cakap, dia panggil cakap berlapik ataupun cakap ta'rid, atau bahasa kita kata apa, cakap sindiran.
kiasan, itu bahasa dia. Jadi orang Arab ni banyak mengguna bahasa kiasan dalam perhubungan suami isteri seperti jima, wiqa, ilaj, mudaja'ah, mukhatanah ila akhirih. Lafaz-lafaz yang tidak menimbulkan rasa malu untuk disebut di hadapan orang laki-laki atau di hadapan orang perempuan, bahkan di dalam di hadapan kanak-kanak. Baik. Yang kelima, min rahmatillahi bi'ibadihi, di antara rahmat Allah SWT kepada hamba-hamba dia, annahu lam yaj'al, Allah Ta'ala tidak jadikan perbuatan perhubungan jenis itu terjadi secara otomatik ataupun secara tak sengaja. Maka dijadikan perhubungan itu ada pintu-pintu yang boleh sampai ke sana. Di antara pintunya nazratun, pintu tilikkan, duk tengok ke bini. Jangan duk tengok lah bulan Ramadan pakai cermin mata gelap, cermin mata hitam. Oh, tengok bini nampak hitam, ya tak nampak apa. Ni tengok bini. Jangok-jangok bulan Ramadan cari pasal. Mula-mula nampak pandangan. Kemudian raghbah tu ada rasa keinginan, kemudian muhawala, mulalah berlakunya percobaan. Jadi kata ulama, setiap pintu masuk tadi ada peringkat dia yang tersendiri. Jadi peringkat dia tu banyak lah. Jadi dia mula-mula dia pergi dengan tengok dulu, kemudian dia khayal, kemudian kita mengatakan jangan cuba-cuba mengikut perasaan di saat itu, kerana dia sangat berbahaya. Jangan ikut perasaan. Jangan cari di antara punca berlakunya perkara-perkara yang tidak baik ini bermari daripada mata, sebagaimana kata di ahli syair Syauqi rahimahullah, kata Ahmad Syauqi rahimahullah, dia kata apa? Nazratun. Nah, ni kata-kata Syauqi ni. Nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun faliqaun famau'idun faliqaun fa ila akhir. Nazratun, mula-mula tengok, senyum, tegur, cakap, ambil janji. Maknanya dia akan naik tahap-tahap. Kerana itu dalam Islam meletak awal-awal lagi dalam perbincangan panjang yang telah kita bincang dulu, di mana dalam ayat tafsir kepada ayat surah An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu wa qul lil mu'minati yaghuddna. Semuanya Allah perintahkan laki-laki, perintahkan perempuan supaya jaga pandangan mata. Allahu akbar. Jaga pandangan mata. Jadi jangan ditengok-tengok. Orang perempuan pun sama juga. Kan? Maka dia juga jangan mencari pasal. Tahu dah tengah hari bulan Ramadan, pergi duduk orang panggil buat berhias-hias, pakai wangi-wangian. Kalau cerita kita sini, kita panggil buat keni lutung tengah hari lah. Ini semua ni mengganggu ketenteraman awam kepada si suami. Kita kata sangat berbahaya. Jangan duduk, jangok-jangok. Duduk diam-diam. Nampak suami lain macam pergi duduk kat dapur. Aku nak buat kuih ya. Nak bagi-bagi kuih ke mak, ke keluar jiran-jiran hari ni. Awak jangan kacau. Ni hidup nenek kat dia kak. Cari kerja. Na'udzubillah. Baik. Kita pergi kepada isu yang keenam. Laki-laki al-muwaqi'. Orang laki-laki yang melakukan perbuatan itu, sekiranya dia tahu haram perbuatan itu, dia buat dengan pilihannya sendiri, tak ada siapa paksa, maka hukumannya alaihi al-qada wal kaffarah. Dia kena qada puasa tu dan kena kafarah. Qada tu tak ada masalah lah, satu hari je. Tapi kafarah tu yang kita bimbang. Sama ada itqu raqabah, merdeka seorang hamba. Tak ada hamba sekarang ni puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu. Jadi ada ke-au di sini dengan makna pilihan ataupun tertib. Itu khilaf para ulama. Allahu akbar. Orang perempuan kalau dia tahu, dia juga suka nak melakukannya, maka dia juga kena qada dan kena kafarah sekali. Khilaf lah situ. Adapun orang yang sudah buka puasa kerana keuzuran, dia musafir ke, dia sakit tak puasa ke,
maka orang ni hanyalah kena qada, tidak ada kafarah. Ada juga sebahagian ahli fiqh dia panggil buat helah. Buat helah, ajar orang berhelah supaya tak kena kafarah. Dia kata apa? Makan dulu, lepas tu buat. La. Bagian mana-mana ustaz yang ajar masyarakat buat macam ni, awak share sama di dalam jenayah mencabur kehormatan Ramadan. Kenapa pergi ajar dia? Patut awak ajar dia. Kalau awak orang panggil pening kepala, sombak kepala, keluar dari rumah. Pergi duduk di masjid ke, pergi duduk di pasar pagi ke. Nah, pergi tengok orang jual ubat di pasar pagi lebih baik daripada kau duduk di rumah cari pasal 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Ini kita ajar pula mau makan dulu, ambil apa ni, Indomie masak, lepas tu les kita ajar orang supaya melanggar SOP syariat Allah Azza wa Jalla. Ini perbuatan yang tidak baik, fatwa yang tidak baik. Jadi jangan buat. Bagi saya, kita tengok kepada pandangan fatwa lain yang mengatakan siapa dia makan, kemudian dia buat, dia tahu haram, tetap dia kena apa? Kena kafarah. Saya pilih pandangan itu. Oh, dia kata awak tak ikut mazhab Syafi'i. Kata kita tak boleh bermudah-mudah dengan halal haram ni. Buat main mudah-mudah fatwa macam ni lah. Orang sanggup langgar SOP ni. Itu masalah kita. Baik. Isu yang ketujuh, wal qada yakunu bisyami yaumin. Qada tak apa, satu hari je. Yang kita rasa beratnya kafarah. Kafarah ni maknanya denda tu berat. Yang pertama, merdeka seorang hamba. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu beri makan 60 orang miskin, mana seorang seorang satu cupok. Sehari. 60 orang. Baik. Ulama berbeza pandangan litartib am lil ikhtiyar. Tartib tu maksudnya kita kena cari duit dulu nak merdekakan hamba. Tak ada hamba atas dunia ini, berpindah pada 2 bulan berturut-turut. Saya tak mampu. Mampu tak mampu, puasa dulu. Sudah lembik, doktor kata kalau puasa lagi dia ni boleh mati ni. Barulah kita kata berhenti puasa, pergi bayar kafarah. Itu kalau tartib. Tapi kalau kata ikhtiyar, boleh pilih je nak yang mana-mana. Nak mana-mana. 2 bulan bagi makan. Kalau kita tengok nas di sini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula-mula Nabi letak kafarah dulu. Itqu raqabah. Tak ada. Puasa 2 bulan tak mampu, bagi makan. Tapi kita nak tengok kemampuan tadi. Adakah Nabi suruh balik puasa dulu? Balik puasa 2 bulan dulu, kemudian datang. Kalau tak cukup, tak. Pada masa yang sama. Maknanya kalau orang ni sudah dikenal pasti tidak mampu nak berpuasa, boleh je dia berpindah kepada yang ketiga, iaitulah it'am sittina miskinan. Wallahu alam. Baik. Yang ke-8, idza kaffar al-mujami' bil 'itqi aw al-it'am. Contohnya hari ni dia lakukan perbuatan ni, dia pun bayar kafarah 60 orang miskin. Summa jama'a fi yaumin akhir. Hari lain terjebak pula. Masya-Allah, rajinnya awak. Kan? Tak boleh tunggu malam ke? Maka dia kena kafarah 2 kali. Yang satu baru ni sudah, yang ni pula. Masya-Allah, tabarakallah. Cerita menarik. Seorang ulama faqih Maliki di Andalusia. Nama dia Syekh Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yahya bin Yahya Al-Laythi Al-Maliki, faqih Al-Andalus, murid kepada Imam Malik. Salah seorang daripada raja Andalusia melakukan perbuatan tersebut. Dia minta fatwa daripada Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya kata apa? Dia mesti kena puasa 2 bulan berturut-turut. Sudah. Kalau kata merdeka seorang hamba, 100 hamba dia ada. Apa boleh? Merdeka hamba, ya Allah. Suruh bagi makan orang miskin, lagi masuk, lagi boleh.
Dia kata lah, mu layak dengan awak ni 2 bulan berturut-turut. Sudah. Jadi pandangan yang fatwa yang dikeluar oleh Syekh Yahya bin Yahya ni dikritik oleh ulama lain. Dia kata tak boleh macam tu. Kalau syariat membenarkan, kenapa kita buat macam ni? Dia kata sebab dia raja. Kalau kita bagi merdeka seorang hamba, simple lah bagi dia. Hari-hari nak merdeka pun boleh. Maka ulama usul kata al-'itq wal-it'am khairun muta'addin li ghairihi. Merdeka seorang hamba, beri makan pada orang miskin, itu kebaikan yang berpindah kepada orang lain. Daripada hamba jadi merdeka. Orang lapar kita bagi makanan, tapi kalau puasa dia seorang yang kena lembek seorang diri. Wallahu alam, kita mengatakan dia kaya ke, dia miskin ke, tapi oleh kerana undang-undang membenarkan, jangan kita paksa. Macam ada seorang ustaz di musim haji terkenal dengan nama Ustaz Kambing. Dengar ada cerita Ustaz Kambing? Bila kita melakukan kesalahan di dalam ihram, potong kuku ke, cabut rambut ke, pakai wangian ke, tersalah pakai baju ke bagi laki-laki, maka Allah SWT benar kepada kita 3 pilihan. Fafidiyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Sama ada kamu puasa 3 hari, ataupun kamu beri makan 6 orang miskin, ataupun sembelih seekor kambing. Au di sini dengan mana atau? Bukan dah ni. Atau tadi boleh pilih. Maknanya kita pilih, awak nak bayar 6 orang miskin, ambil 60 rial. Beli berah, makanan, bagi. Nak puasa 3 hari, puasa, tak payah bayar. Ada duit, sembelih ekor kambing, boleh. Tapi tiba-tiba Ustaz Kambing ni, semua orang tanya dia tentang kesalahan potong kuku, salah pakai minyak wangi, apa saja, semuanya belaka. Sampai terkenal dengan nama Ustaz Kambing. Sebab fatwa dia kambing belaka. Tak boleh macam tu. Allah Ta'ala beri kelonggaran. Kenapa kita cari yang pelik-pelik lah? Atas dasar kenakan kawan tu lah. Mufti tak boleh berlaku kezaliman kepada orang. Kalau ada undang-undang yang lega, yang lebih ringan, kenapa kita nak cari yang berat? Ini para jemaah sekalian, kita panggil fiqhul al-ifta, fiqh fatwa, la bitasyahi, bukan kita boleh keluar fatwa dengan ikut hawa nafsu kita. Kita kena keluar fatwa mengikut syariat. Mengikut syariat. Payah juga ni isu-isu macam ni kan. Baiklah. Yang ke-9, sebahagian daripada orang dia ingat melakukan persubahan pada tengah hari Ramadan itu mimbabit taraf. Senang-senang bagi orang tak ada kerja, tak ada apa. Kadang-kadang kita tak nampak ada kerja. Ada kalanya orang ni memang keperluan sungguh. Dia hajat dia. Maka kita kena carilah jalan-jalan yang boleh menyelamatkan dia. Jangan bagi dia duduk berlegar dalam rumah tu. Mak pun tengok lah. Kalau nampak pelik-pelik sangat tu, bang, pergi pasuh kereta ke apa dia. Jangan duduk main sini. Pergi masjid i'tikaf ke, okey juga. Ataupun kalau isteri dia nampak suami dia lain macam, mu pula jangan duduk layan dia. Bang, depan tangga gitu tu Masya Allah, sampah banyak. Saya rasa mak nak mari ziarah kita ni sehari 2 ni. Mari kita pergi. Ni dia pula duduk. Macam-macam. Jadi kita kena apa ni, kena ada ta'awun lah. Orang perempuan tengok lah. Nampak suami lain macam, jangan pula kamu buat macam-macam, barulah selamat. Ni dia pula cari pasal. Baiklah, yang terakhir sebagai penutup, man mata wa alaihi siyam, siapa dia mati meninggalkan puasa, sama ada puasa kafara ataupun qada, falahu halatan, dia ada 2 keadaan. Yang pertama, an yakuna maridan. Orang ni tinggal puasa kerana sakit. Tuan-tuan tanda cerita ni. Contohnya seorang ni sakit sepanjang bulan Ramadan dia duduk di hospital sakit, ataupun di rumah sakit stroke ke apa benda, dan dia tak ada masa nak qada. Sakit itu berterusan sampai dia mati.
maka dia tak perlu qada dan tidak perlu lagi kafarah. Sebagaimana fatwa Imam Nawawi rahimahullah taala, siapa dia sakit yang berterusan la yatamakkan, yang tidak ada waktu untuk dia qada, maka orang itu dilepaskan. Hadis syariah, dinuna dinu yusrin. Tapi kalau dia sakit, sihat dah, Masya Allah, boleh naik kapal terbang pergi travel sana sini, dah. Tak sempat qada, maka itu kita kena bayar, kena qada dia atau bayar kafarah. Ini kena ingatlah, para pengira kafarah orang, jangan mudah-mudah, jangan nak ambil berah orang dengan sengaja. Yang kedua, ayyakuna mutahawinan musawwifan. Orang ni main-main, tak apa, nanti kita qada lah, musawwifan, nangguh-nangguh kan, tiba-tiba mati. Maka keluarga dia kena bayar kafarah untuk dia. Ataupun keluarga dia puasa bagi pihak dia, ganti boleh, sama anhu waliyuhu. Wali dia boleh puasa. Kalau tak larat nak puasa, kita bayar aja. Setiap hari likulli yaumin muddan, secupak beras. Rasa-rasanya hak secupak tu ramai orang minat tu. Kan, daripada bayar puasa berat kita. Baiklah para jemaah sekalian, maka siapa yang puasa Ramadan dengan keuzuran, mesti dia kena qada balik. Termasuklah wanita-wanita yang uzur syar'i. Apa nama uzur syar'i? Dia tinggal puasa kerana haid, kerana nifas, kerana uzur syar'i, maka dia kena qada. Berbeza dengan salat. Salat tak payah qada, tetapi puasa kena qada. Ada orang tanya, kenapa puasa qada, salat tak qada? Puasa terhad, mungkin awak tinggal 10 hari, seminggu. Tapi kalau solat kena qada, tiap bulan kau duk mengqada solat, maka Allah Ta'ala gugurkan solat bagi orang haid, orang nifas, rahmatan li'ibadihi, rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukminah. Kita kata Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, jangan duk cari pasal. Kan? Maka sesalah dia. Baik, sekiranya orang ni tak qada puasa, sehingga masuk puasa tahun depan, maka fatwa, beberapa orang sahabat telah mengeluarkan fatwa alaihil qada ma'a kafarah. Dia kena qada, kena bayar juga satu hari secupak denda kerana dia melewatkan sehingga melanggari Ramadan yang berikut. Jadi paling lewat, tuan-tuan dan puan-puan boleh qada puasa setakat Syaban tahun ni. Masuk Ramadan tak qada puasa Ramadan lepas, alaihil qada ma'al kafarah. Panjanglah pula dia punya cerita. Untuk detailkan masalah ini, saya syorkan tuan-tuan tengok dalam YouTube kita, Halaqah Abu Anas Madani, di bawah tajuk Kitab Al-Mu'tamad, bab puasa. Saya panjang kita syarah dalam bab ini. Ini hanya cerita-cerita je. Sambil-sambil dengan cerita, kita bincang hukum. InsyaAllah tamatlah kita dalam bab hadis, cerita-cerita bab puasa dalam juzuk yang ketiga ini. InsyaAllah hikayat yang ke-81 kita akan berpindah kepada isu i'tikaf. Bagaimana Nabi kita i'tikaf, bagaimana isteri dia i'tikaf, kita tengok dalam siri akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.